Okey lah. Jomlah kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi chapter 4 kita dengan jawab soalan yang berkaitan dengan second law. Okay, sebenarnya tak kira lah second law, first law ke second law ke, benda yang sama je kita buat. Iaitu yang pertama, kita kena draw free body diagram. Itu benda yang pertama. Jadi, bila nak draw free body diagram, kena betul-betul faham lah macam mana nak lukis W, macam mana nak lukis N, tension force dan friction force. Okay, ni je dua perkara yang kita kena selalu ingat bila kita belajar chapter 4 ni. Dan sama je lah juga dengan chapter 6 pun. Okay, benda yang kedua kita kena tahu ialah tahu nak guna law mana. Jadi macam saya cakap tadi, sama je. Tak kira lah first law ke second law. Masalah kita lah kita kena tahu bila nak guna law itu. Jadi daripada ni pun kita dah jelas dah tahu bila nak guna. Okay, kalau first law ni bila nak gunanya ialah bila sebenarnya dia balik kepada second law lah. Daripada combination M dan A, apa yang menyebabkan dia akan jadi kosong? Yang menyebabkan dia jadi kosong hanya di huruf A kan. Sebab tak mungkin objek tu tak ada mass. Jadi A je penyebab yang menyebabkan jadi kosong. Jadi apa maksud A kosong? Maksud A kosong ialah objek tu bergerak dengan constant velocity. V dia constant. Jadi bila kita baca soalan lepas ini, kita kena tengoklah condition objek tu nanti macam mana. Kalau dia kata objek tu bergerak dengan constant velocity, mestilah kita kena guna first law. Ataupun dia memang tak bergerak pun. Objek dia static. Jadi first law juga. Okay. Bila yang jadi second law ni? Ni yang kita sambung hari ni. Bila yang kita nak guna second law ni? Jawapannya dah ada kat sini juga. Bila objek tu melibatkan pergerakan yang ada acceleration. Objek tu bergerak dengan acceleration je, automatik kita akan pakai first law. Asal je dia ada acceleration dalam arah komponen, tak kira lah nanti komponen X ke komponen Y ke. Sebab objek ni kita akan tengok dua komponen ke, komponen X dan komponen Y. Nanti kita akan tengok objek tu komponen X dia ada tak acceleration. Kalau ada acceleration, second law lah kita pakai. Kalau dia tak ada acceleration, dia bergerak dengan constant velocity, kita pakai first law. Sama lah untuk Y komponen juga pun. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun yang membezakan antara, maksud saya dari segi solution lah. Tak ada apa pun yang membezakan dari segi solutionnya untuk first law and second law ni. Kita buat benda yang sama je. Iaitu kita lukis free body diagram. Lepas tu kita apply lah law-law yang sesuai bergantung kepada keadaan objek itu. Macam mana dia bergerak. Sebab itulah nama dia Newton Law of Motion. Dia melibatkan motion. Okay? Jadi tak ada apa dah saya cakap sini. Benda ni saya selalu ulang-ulang. Ni kali keempat dah kita kelas chapter 4 ni. Saya selalu ulang benda sama je. Nak menunjukkan bahawa itu je pun yang kita kena tahu dalam chapter ini. Jadi, okay, mari kita jawab soalan yang ada kaitan dengan second law. Okay, kita masih lagi guna lecture note. Lecture note yang kita ambil example dia. Okay, kita jawab soalan ni. Okay, semua tutup mata sekejap. Sebab saya nak padam jawapan dia. Silap pula bagi tahu. Saya awak sempat tengok lah. Sebaik awak tak sempat tengok, saya sempat padam dulu. Okay, soalan dia. Three wooden block connected by a rope of negligible mass
and being dragged by a horizontal force F in figure bla bla lah. Soalan dia, determine the acceleration of blocks. Maknanya bila tiga blok ni ditarik dengan FF, mesti tiga-tiganya akan bergerak. Bila dia bergerak, mestilah dia akan bergerak dengan acceleration yang sama. Takkanlah masing-masing tu lain-lain acceleration dia. Sebab dia ditarik oleh satu force dia. Jadi soalan dia, cari acceleration of the block. Jadi, tengok soalan pun dah tahu dah yang kita kena guna law mana. Kan dia tanya apa? Determine acceleration. Determine acceleration. Maksudnya ada apa? Kan tadi saya cakap bila nak pakai second law ni. Tengok rumah kan. Bila nak pakai second law? Bila ada A lah. Maksudnya nanti solution untuk soalan ini kena guna first law lah. Dalam arah X component. Okay, soalan kedua ialah determine the tension of the rope T1 dan T2. Okay, saya pernah cakap sebelum ni masa saya ajar Luki Force, saya kata apa dia? Soalan kan, kalau dikata frictionless ataupun abaikan gesiran, soalan tu akan jadi mudah. Kalau sebab apa? Sebab apa jadi mudah? Sebab friction kan F equal to mu n. Okay. Bila dikata neglect friction, okay, saya dekat sikit. Bila awak sebagai tip untuk awak fikir tak kompleks sangat. Bila soalan kata neglect friction, apa maksud neglect? Abaikan lah. Tapi apa maksud abai tu? Apa maksud abai kepada nilai dia? Apa maksudnya? Freddy Junior. Freddy Junior? Ada tak? Yes, sir. Apa dia Freddy? Apa, sir? Bila soalan kata neglect friction, apa maksud taksiran kepada nilai F friction nanti? Boleh dia boleh diabaikan, tapi apa maksud kepada nilai dia tu? Maksudnya dia ada friction. Apa dia? Neglect, apa maksud neglect? Neglect boleh diabaikan. Okay, jadi bila kita abaikan, apa kesan dia kepada nilai F itu? Nilai, faham tak nilai? Apa dia Freddy? Baca tu Freddy. Maksudnya apa Freddy? Friction dia sama dengan kosong. Friction sama dengan kosong. Sebab tu saya cakap masa saya ajar Luki Force kan. Bila je soalan kata frictionless ataupun no friction ataupun neglect the friction, maksudnya soalan tu akan jadi simple. Sebab F jadi kosong. Jadi bila F kosong, daripada combination mu dengan n, siapa yang kosong? Dah kalau F kosong, siapa yang kosong? Mu. Mu yang kosong kan? Mu yang kosong. Sebab mu ni ialah perkali gesiran. Jadi, kosong darab dengan n, mungkin kita kata, kosong darab kosong lah. Sebab jawapan kosong ada dua kemungkinan. Ada tiga kemungkinan kan kalau awak belajar kebarangkalian. Dua benda disusun secara darab, apakah kebarangkalian untuk mendapatkan nilai kosong? Mesti kosong darab n ataupun mu darab kosong ataupun kosong darab kosong. Tapi tak mungkin kosong darab kosong. Sebab apa? Kalau kita kata kosong darab kosong, maksudnya kita kata n tu kosong. Sebenarnya n tak kosong. N ada nilai. Mu yang tak ada nilai. Kalau kita kata mu ada nilai, n kosong. Tak boleh. Sebab
Normal force ada. Kalau kita lukis nanti, normal force ada. Kita kena lukis ni nanti. Normal force ada. N1 katalah. N2. Jadi, walaupun friction kosong, N tetap ada. Cuma perkali dia je tak ada. Okay, boleh situ? Boleh ke situ? Okay ke? Iverson? Okay ke Iverson? Okay, sir. Okay, terima kasih. Okay, jadi lagi sekali saya ulang. Tip kepada awak nak tengok solution dia kompleks ke tak kompleks ataupun banyak kerja ke tak banyak, tengok soalan. Kalau dia kata frictionless ataupun no friction ataupun neglect the friction, maksudnya friction dia kosong. Bila kosong, soalan tu akan jadi simple. Kenapa simple? Sebab kita kan bila dia melibatkan friction, kita kena melibatkan normal. So dalam kes ni kan, normal tak terlibat lah. Dia ada. Cuma dia tak terlibat dalam calculation. Cuba nanti kita, semakin banyak awak selesaikan soalan, awak akan jumpa lah. Bahawa kalau soalan tu dia kata frictionless surface ke apa, N yang awak lukis tu, boleh lukis lah. Tapi tidak digunakan dalam solution. Dia bukan tak berguna. Dia tidak digunakan dalam solution. Okay, jadi kita selesaikan soalan ni. Okay, jadi step pertama tak lain tak bukan ialah kita lukis tempat lain. Okay, kita sambung ni. Jadi, kan saya dah cakap dah. Step pertama ialah draw free body diagram lah. Draw free body diagram. Check ada ke tidak W, N, T dan friction. Buat gitu kan. Dua je kan yang kita kena selalu check. Ataupun tahulah. Okay, buat je kan. Walaupun benda tu tak guna, kita buat je. Sebab soalan mungkin tanya gini, draw free body diagram. Dia sudah draw. Guna ke tak guna, terulang lah nanti. Tapi untuk menjawab soalan kena draw lah. Jangan kata, saya tak draw lah sebab tak guna. Mana tahu. Kita kena buat apa yang sepatutnya. Okay, jadi W dulu. W lah mula-mula. Okay, W bawah kan. Label sesuai dengan nama dia lah. W1. Habiskan satu-satu kan. W2. W3. Okay, nanti kita jawab soalan yang kompleks sikit. Ya, habis dah W N. Ada ke tidak N? Ada ke tak ada N? Ramai-ramai. Jadi kita cuba jawab dua soalan ke. Ada kan N? Oh, jap. Kena tanya ni. Ada. Ada kan? Walaupun friction tak ada, tapi N tetap ada. Macam saya katalah. Betul. Sebab ada, kan point dia lah. Bila ada N, bila ada contact between two surface. No contact, no N. Kita pun label lah N. Label lah sesuai dengan nama dia. Guna ke tak guna, nombor 2. Label lah macam biasa. Ikutlah apa yang ada. Okay, tension. Tension ada tak? Ada. Okay. Kita pun lukis lah. Saya dah ajarkan. Lukis tension kena buat gitu. Buat anak panah yang bertemu. Lepas tu label. Jangan label satu. Dia katalah label gitu. Jangan label satu je. Tapi label lah kedua-dua. Saya dah cerita panjang lebar dah macam mana label T. Malah dah ulang ni. Jadi label 2. Kita telah buat T1. Kita, sebab dia tali yang sama, jadi bila tali yang sama, kita kena label dia yang sama lah.
Jangan buat macam ni. Kat sini T1, sini T2. Tak boleh dah. Sebab dia masih lagi tali yang sama. Kena label yang sama. Sebab tali yang sama lagi. Okay. Kalau kat sini, ni cara label tension kat sini kita pun buat anak panah bertemu. Lepas tu jangan label T1 juga kan. Jangan label T1. T2. Sebab kat kawasan ini mungkin tali dia lain dah kan. Lain tali, lainlah ketegangan dia, lainlah tension dia. Kan? Mungkin tali tu tali tak sama jenis. Kalau awak rasa awak tak ada eksperimen mencari ni, adalah SEM 2. Kalau PhD SEM 1, standing wave. Kita belajar mencari mass per unit length for string. Mu juga, nak simbol dia mu juga. Simbol dia mu, itu M over L. Mu ni, bagi setiap tali, dia akan mempunyai nilai yang berbeza. Okay. Malah kita tadi panjangkan cerita pula. Okay, jadi jangan label sama. Kalau kat tempat tadi T1, kat sini kena label lain dah. Sebab dia mungkin tali berbeza. Sebab kita tak tahu, kita kena assume dia tali yang berbeza. Okay, kita label as a T2. Okay, habis dah. Okay. W sudah, N dah, T dah. Okay, friction. Sebab dia kata neglect friction, jangan pergi buat friction pula situ. Dah dia kata abai, tak payah nak buat lah. Habis dah. Okay, yang kedua ialah apply lah Newton's law of motion. Ada dua law je. Ada. Sama ada first law ataupun second law. Okay, dah. Okay. Kalau awak tengok soalan-soalan kita buat kemarin, contohnya exercise ni kan. Lepas tu yang ini. Lepas tu mana lagi? Yang ni. 3 je kita pernah buat setakat ni. Cuba tengok 3 contoh ni. Ada berapa objek dalam contoh yang kita buat 3 ini? Okey, tu. Ada 1 objek sahaja. Okey, cuba kita tengok kan. Masa kita buat jawab kata soalan ni, masa kita jawab soalan ni, berapa equation kita buat untuk dia? Okey, ada 1 objek. Ni saya nak ajar awak bagaimana menentukan ada berapa equation untuk kita buat pada satu-satu objek itu. Okey, berapa equation kita buat pada soalan ni kemarin? Tengok elok-elok. 2 je kan. Iaitu kita buat untuk X komponen dan kita buat untuk Y komponen. 2 je kan. Maksudnya satu objek itu untuk soalan kemarin kita buat 2 equation untuk dia. Jadi bagaimana kita tahu ada berapa equation kita kena buat pada satu-satu objek ataupun pada satu-satu soalan, kita kena tengok benda ini. Bagaimana nak menentukan ada berapa equation kita kena buat, kita kena consider benda ini. Macam mana nak tahu berapa equation yang kita kena buat. Kita tengok apa? Pertama kita tengok ada berapa objek dalam soalan itu. Dalam soalan itu. Okay. Yang kedua kita kena tengok pada objek itu ada berapa komponen. Komponen ni maknanya komponen X and Y lah. Inilah benda yang kita kena consider bila kita kenapa delay sikit hari ni? Macam tak bagus dia line ni. Sebab line tak bagus, dia lambat tu. Jadi lagi sekali,
Bila kita nak buat equation, kita kena consider dua perkara ini dalam soalan yang kita buat itu. Yang pertama, kita kena tengok ada berapa objek dalam soalan itu. Dan bagi setiap objek, kita kena tengok ada berapa komponen force yang wujud pada objek itu. Contoh soalan kemarin kan. Contoh soalan ini. Sebab Allah. Contoh soalan ni, sebab apa ada dua equation walaupun ada satu objek? Sebab bagi objek ni dia ada komponen X-nya dan komponen Y-nya. Sebab itulah komponen X-nya dan komponen Y-nya. Sebab itulah kita kena buat dua equation untuk objek ini. Okay. Kita nak test faham ke tidak. Okay, kalau soalan yang kita nak jawab ni, ada berapa equation kena buat? Semuanya. Okay. Pertama kita tengok objek dulu. Lepas tu kita pun tengok komponen X dan Y pada objek itu wujud ke tak. Okay, so ada berapa equation sebenarnya kena buat? Okay, ada berapa? 6, Pak. Aliana? Apa dia Aliana? 6. 6. Orang lain? Maxwell? Okay, terima kasih Aliana. Nanti saya komen saya tinggal jawapan awak dulu. 6 juga, Sir. Ya, Sir. Maxwell ada berapa equation? Terima kasih Mazura. Ada berapa equation kita kena buat, Maxwell? 6, Sir. Okay, 6. Okay. Betul kan, 6. Sebab apa? Sebab setiap objek, Dayang Faizah, salah 3 tu. Memang ada 3 objek, tapi setiap objek kita kena buat 2 equation. Maknanya untuk dia ni kita kena buat total F dalam arah X dan total F dalam arah Y. Equal to apa nanti dulu kan? Sama juga ni. Kita kena buat 2 juga. Total Fx dan total Fy. Equal to apa bergantung kepada jenis pergerakan dia. Sama juga untuk objek ni. Total Fx sama dengan apa dan total Fy sama dengan apa? Sorry. Sama dengan apa dan sama dengan apa, tengok keadaan dia nanti. Tapi nak katanya kita kena buat 6 equation kat sini. Tapi sebab soalan frictionless, sebenarnya kita buat 3 je. Tapi tak apalah, buat je lah. Buat sebagai nak belajar membuat equation. Guna ke tak guna? Kalau awak faham tak apa. Kalau awak faham, awak siap-siap tak buat pun yang tak guna tu. Tapi kalau orang tak faham, buat je semua kan. Buat je semua. Tak salah pun. Okay. Jadi kita praktis bagaimana menentukan ni dulu. Ada berapa equation kita kena buat lah. Baru kita sambung soalan ni. Kita pergi tengok soalan lain pula. Okay, kalau awak nak jawab soalan ni, ada berapa equation kena buat? Pertama tengok objek dan kedua pada objek itu ada berapa komponen yang mewakili force dalam arah X ataupun Y ataupun kedua-duanya. Okey, berapa? Yusrina kata 4. Muhammad Fadli, terima kasih Yusrina. Nanti saya komen nak dengar jawapan dulu. Mazurah 2. Okey, Mazurah ada 2. Syarif Muhammad Nizal. Ya, Sir. Syarif, berapa equation kita kena buat untuk soalan ini? 2 kali, Sir. 2? Okay, Syarif kata 2. Okay, cukuplah. Kita komen beberapa. Okay, terima kasih Syarif. Okay, start daripada Yusrina kata dia. Okay, ada kata 3, ada kata 4, ada kata 2. Okay, jawapan dia sebenarnya ialah berapa? Lodi-Wardi? 4 juga, Sir. 4? Okay, nanti kita. Jadi, untuk soalan ni ada 2 sahaja equation. Walaupun dia ada 2 objek, tapi
Maknanya for each object, sebab objek maknanya kita kena buat equation untuk dia dan kena buat equation untuk dia. Jadi untuk objek M1, sebab pergerakan dia ada satu komponen je, Y je. Jadi satu je lah equation untuk dia. Satu equation je. Satu equation sahaja untuk dia. Iaitu equation total force dalam arah Y sahaja. Equal to apa nanti kita tengok. Equal to apa nanti kita tengok mana. Sama juga untuk M2. Sebab pergerakan dia hanya only in Y component only. So, kita buat satu equation je untuk dia. Dia sebab apa? Dia tidak ada komponen X. Sebab tu saya katakan kena faham simbol. Apa maksud X dalam, kan kemarin saya ajar cara baca dia kan. Totalkan semua force dalam arah X. So ada tak X komponen ataupun arah X bagi kedua-dua objek ni? Ada ke tidak? Tiada. Tak ada. Jadi bila tak ada, kita tak ada force yang wujud kan. Sebab tu kalau awak pandai baca benda ni, tu saya kata fizik ni mudah je. Sebab dia tak lebih sangat lah daripada kita tulis rumus dan kita faham rumus itu. Jadi tidak ada force dalam arah X kan. Tidak ada force, tidak ada benda yang ditambah force dalam arah X. So tak perlu X komponen. Jadi itulah hasilnya dua equation sahaja yang kita kena buat. Okay, faham ke? Okay, kita cuba lagi. Soalan lain pula. Untuk objek ni, ada berapa equation kita kena buat? Dua. Okay, dan Z 2. Mazrul kata 2. Yang lain? Okay, 2. Okay, terima kasih. Betul lah pada. Okay, Lodi pun betul juga tadi. 2. Okay, Adli pun betul dah. Okay, ni mungkin biasa kot sebab kita biasa buat kan. Jadi, kita tengok objek ada berapa. Okay, objek dia ada satu. Satu je objek. Tapi dia ada dua komponen. Iaitu komponen X dan komponen Y. Jadi kita kena create lah equation untuk komponen X-nya, iaitu total Fx sama dengan apa? Itu yang saya selalu ajar tu. Bila nak guna NA, bila nak guna equal to 0. Tapi yang pentingnya kalau satu benda yang awak kena tahu lah, for each component tu ataupun for each object tu, how many equation kita kena buat untuk dia. Okay, yang ni kita, sebab dia Y, kita buat lah total F Y. Equal to apa? Bergantung kepada law mana yang sesuai untuk for each component. Kan? Jadi untuk soalan ni, ada satu objek tapi dua equation kena buat. Kan soalan ni, ada berapa equation kena buat? Dua. Okay, betul. Lodi, 2. Terima kasih. Denzel 2. Okay, betul lah semua tu. Okay, terima kasih semua. Harap makin faham lah tu kan. Sebab kita kena buat equation kat dia. Sebab dia wujud dan dia berhak ada equation dia sendiri. Saya selalu cakap benda tu kat sudut-sudut saya yang lalu kan. Kita kena, kewujudan dia tu kita kena hargai dengan buat equation kat dia. Jadi untuk kes ni kita kena buat dua equation. Okay, ada lagi? Okay, yang ni. Ada berapa equation kita kena buat? 3. Okay, 3. Lodi berapa tadi? Saya tak dengar dia. 3, sir. 3. Okay, siapa jawab 3? Betul. Okay, terima kasih semua. Okay lah tu. Semua jawab 3. No, yang satu ni, awak jawab 2 ni, yang mana ada ni? Sir, saya jawab 3. Mana? Ada ke? Ada, yang tadi yang awak jawab. Yang tadi. Okay, betul 3. Okay, 3. Di mana 3 tu? Okay, siapa 3? Apa nama dia tu? M2 kena buat berapa equation? M1? 2. 2 kan? Hanya M1 kena buat untuk
X dan untuk Y. X dia apa dia dan Y dia apa dia. Lepas tu untuk M2 buat satu je equation sebab dia ada Y sahaja. Y only kan. So 3 equation. Okay, last sebelum kita jawab balik soalan tadi. Last nak tengok. Kalau soalan macam ni, ada berapa equation kena buat? 1. So, Satu. Walaupun satu objek, tadi kan, tadi contohnya. Yang belah kanan ni, yang nombor satu itu, walaupun dia satu objek, tapi equation dia satu je. Walaupun pula tak kena bahasa pula. Murah. Soalan kedua, walaupun dia satu objek, tapi kita kena buat dua equation untuk dia. Pertama untuk X-nya dan Y dia. Tapi untuk soalan pertama, dia hanya ada satu komponen sahaja. So, satu je equation untuk dia. Tapi untuk soalan ni, dua equation kena buat. Jadi, equation apa yang kita kena buat? Equation yang menggunakan semualah yang saya tanya ni kan. Ada berapa equation, ada berapa equation. Equation apa yang kena buat ni? Jawapannya adalah equation yang melibatkan Newton Law of Motion. Sama dengan apa? Dia ada dua je. Dia ada dua sahaja sama dengan apa kan? Apa dia yang sama dengan apa tu? Sama ada sama dengan kosong ataupun sama dengan MA. Yang inilah yang saya duk cerita panjang-panjang beberapa kelas yang lalu tu kan. Bila dia akan jadi sama dengan zero? Bila dia akan jadi sama dengan MA? Tadi pun saya mula kelas cerita tu dengan cerita benda ini. Jadi saya harap awak jelaslah bila nak guna first law, bila nak guna second law. Okay. Bila nak guna first law? Ada dua sebab kan. Bila dia in static ataupun second reason ialah bila V dia constant. Jadi bila dia tak bergerak ataupun kalau dia bergerak velocity dia constant, kita gunalah first law. Kan? Ataupun nak guna second law bila? Bila ada acceleration. Itulah reason dia. Okay, boleh? Nanti kita cuba jawab soalan-soalan yang pelbagai sikit. Okay, kita sama balik soalan tadi. Okay lah, cukup lah. Pandai dah tu. Okay, jadi habis dah cerita how to determine how many equation we need to create for each object. Kita kena tengok based on how many object tu ada and how many component that have object tu ada force-nya. Mungkin X sahaja tak mungkin rasa. Sebab bila dia ada dx, dia mesti ada y. X sahaja tak ada. Kalau ada X, mesti ada Y. Tapi kalau ada Y, tidak semestinya ada X. Dia tergantung. Dia ada Y, ada Y. Y ada. Tapi X dia tak ada. Tapi kalau dia duduk dia ada X, dia mesti ada Y. Dia akan selalu ada W. Macam mana tu Farisa? Farisa memang buat dah. W memang ada Farisa. Okay, kalau macam ni kan yang nak katanya, Y memang selalu ada lah. Betul-betul. Saya faham dah maksud awak. Maksudnya Y memang selalu ada. Sebab Y ni ada kaitan dengan weight. Bila ada weight, mesti ada Y. Bagus. Okey juga. Okay, kita sambung soalan tadi. Okey, betul lah tu Farisa buat gitu. Artinya, tak fikir kompleks-kompleks. Itu bergantung kepada objek dan ada berapa komponen pada objek itu.